Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, 166 kes daripada kes baharu berpunca saringan kontak rapat, saringan bergejala 22 kes, saringan kluster baharu dan sedia ada 24 kes dan 21 kes dan lain kategori. Satu kluster baharu dilaporkan di Tawau iaitu kluster Jalan Chester mencatatkan pertambahan 7 kes positif dengan jumlah kumulatif 10 kes. Kes indeks merupakan seorang jurujual di kedai emas di pusat bandar disahkan positif hasil saringan bergejala pada 2 Februari. Hasil saringan kontak rapat 9 lagi kes positif COVID-19 telah dikesan bagi kluster ini. Aktiviti pengesanan masih giat dijalankan. Dalam pada itu, seramai 1,745 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 711 orang di hospital, 1,027 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah, dan 7 orang di pusat tahanan sementara dan penjara. Bilangan pesakit COVID-19 dalam unit rawatan rapi 81 orang, dengan 25 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, sehingga kini sebanyak 6,929 bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah telah memeriksa 7,481 premis perniagaan di Sabah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 13 Januari hingga 4 Februari lalu. Daripada jumlah berkenaan, sebuah premis telah dikompaun, 11 premis diberi amaran dan 2 premis diberi nasihat. Menurut pengarah KPDN HEP Sabah, Joji Abbas, kompaun dikeluarkan kerana melanggar SOP PKP, iaitu gagal menyediakan alat pengimbas suhu dan gagal memastikan pekerja menggunakan aplikasi MySejahtera atau mencatatkan nama dan nombor telefon sebelum memasuki premis. Untuk premis ini, sebenarnya kami sudah buat lawatan pertama pada 26 Januari lagi. Bila kami melawat, membuat tinjauan, kami mendapati premis tersebut tidak menyediakan pengimbas suhu. Jadi kami telah beri teguran dan amaran pada 26 hari bulan Januari lagi. Joji ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, KPDN HEP Sabah menggesa peniaga dan pengguna sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar SOP ditetapkan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah telah membangunkan sekurang-kurangnya 9 projek keusahawanan industri makanan melalui platform dalam talian Agrobazar setakat Disember tahun lepas yang melibatkan penyertaan seramai 3,397 usahawan di seluruh Sabah. Menurut pengarah Fama Sabah, Ribin Wahid, penutupan sementara pasar tani dan pasar tamu tidak terlalu menjejaskan peruncitan usahawan tani berikutan bantuan projek peruncitan Agrobazar dan Agrobazar Kedai Rakyat AKR. Portal www.agrobazar.com.my ini mampu menghasilkan jualan 30 hingga 50% hasil tani sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Sabah saja sudah seramai 654 orang usahawan telah berdaftar dengan platform Agrobazar online yang melibatkan sebanyak 750 produk jenis SKU. Jadi rekod kita total pelanggan yang ada melalui transaksi dalam tempoh PKP terutama sebanyak 1,279. Tambah beliau, surat pengesahan pergerakan pengendali hasil jualan turut dikeluarkan Fama bagi memastikan pergerakan sepanjang rantaian bekalan berjalan lancar. Ribin menyatakan demikian di Kota Kinabalu. Usahawan Agrobazar yang ditemui memberi reaksi positif. Jadi boleh dapatkan barangan-barangan basah melalui Agrobazar online. Dengan kata carian desa hasil saja, anda boleh mencari pelbagai hasil-hasil laut, hasil pertanian, penternakan dan juga barangan-barangan runcit. Kami ada diberi bimbingan untuk menggunakan platform ini secara lebih detail supaya memudahkan kami untuk mempromot produk-produk snack pisang Hafizuddin di seluruh Sabah dan Semenanjung. Portal Agrobazar ini juga berjaya membantu menghasilkan jualan 15.3 metrik tan buah-buahan bermusim di negeri ini bernilai RM45,000 sekaligus membantu 25 petani terjejas sepanjang PKP.
Pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2 minggu lagi sehingga 18 Februari ini bukanlah jaminan jumlah kes jangkitan COVID-19 akan berkurangan jika masyarakat tidak mengambil tanggungjawab untuk patuh SOP. Pematuhan SOP adalah kunci utama dan cara paling berkesan bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Ikuti laporan wartawan Syahira Samain. Catatan kes harian 4 angka memerlukan kita melihat kembali disiplin semua pihak terhadap pematuhan SOP. Malah, kebelakangan ini catatan kes jangkitan di tempat kerja menjadi antara penyumbang kepada kluster baru. Justru adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk sama-sama berganding bahu memastikan SOP yang ditetapkan dipatuhi sepenuhnya. Setiap individu dan kumpulan dalam komuniti dan masyarakat harus memahami aspirasi pihak kerajaan terhadap apa-apa yang dirancang dan dilaksanakan dengan cara memberikan perhatian yang serius terhadap pelan perancangan dan pelaksanaan pelan tersebut khusus untuk menangani sekaligus menyelamatkan nyawa akibat daripada penularan virus COVID-19 ini. Kesedaran masyarakat juga perlu diperkasa daripada aspek pengetahuan mengenai SOP dan taburan tepat kes bagi memastikan mereka mengambil langkah berjaga-jaga. Saya menyuruh ketua-ketua kampung, ketua-ketua komuniti untuk memberi penerangan kepada orang kampung bahawanya perlu kita mematuhi SOP yang telah dikeluarkan bagi kita nak landaikan, kita menghalang COVID ini daripada berjangkit dan mewujudkan kluster-kluster yang baru. Daripada pelbagai kaedah pemberitahuan yang dibuat berhubung SOP sejak negara berdepan pandemik ini, nyata masyarakat tahu apa yang perlu mereka lakukan. Namun, kadangkala ada seakan mengambil ringan tanggungjawab berkenaan. Kita mengharapkan pihak beratasan ataupun pihak berkuasa untuk perkuatkan lagi pematuhan SOP untuk mencegah kita daripada COVID-19 agar beransur pulih dan juga kita dapat menamatkan tempoh PKP di Malaysia ini terutamanya. Dan kita harapkan kepada masyarakat di luar sana dapat mematuhi SOP dengan sebaiknya. Walaupun PKP dilanjutkan tetapi masyarakat di luar sana tidak mengikut SOP yang sepatutnya diberikan oleh KKM atau oleh kerajaan, COVID-19 ini tidak akan berakhir. Pada masa sekarang ni seharusnya lah dia dipatuhi disebabkan peningkatan yang telah berlaku sekarang. Jadi dalam itu sebaik-baiknya ia diperketatkan lagi lah. Kemahuan setiap rakyat itu sama. Kita mahu pandemik ini berakhir. Sebaiknya kita lihat kembali apa sumbangan kita untuk keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Kita jaga kita mesti menang. Syahira Samain, Berita RTM. Seramai 50 ketua isi rumah di Kampung Bunga Raya Kepayan, Kota Kinabalu menerima kotak rezeki umat dan kit kebersihan dianggarkan bernilai lebih RM10. Sumbangan diberikan Badan Bukan Kerajaan NGO My Found Action Sabah dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia MyHeart. Menurut Ketua Bahagian Operasi My Fund Action Sabah, Nur Syafiqah Kasim, setiap penerima yang dipilih terdiri golongan B40 dan asnaf yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pemilihan dilakukan sendiri sukarelawan My Fund Action Sabah dengan melakukan aktiviti turun padang seminggu awal ke lokasi pemohon bagi memastikan mereka benar-benar memerlukan bantuan seumpama. Kita pilih mereka yang betul-betul terjejas lah, yang hilang pekerjaan, yang mempunyai anak-anak OKU begitu. Dan kita pilih tempat untuk yang sesuai lah untuk kita bagi kesedaran mengenai kebersihan dan kesihatan. Nur Syafiqah ditemui RTM selepas penyerahan kotak rezeki umat dan kit kebersihan di Kampung Bunga Raya Kepayan. My Fund Action Sabah antara NGO yang aktif mengagihkan bantuan keperluan asas dan perubatan kepada golongan terjejas dan petugas barisan hadapan sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan Mac tahun lalu. Agihan sumbangan dilaksana secara berkala dengan kerjasama NGO lain di seluruh negeri.
Rakyat Sabah tanpa mengira kaum dan agama perlu memberi sokongan padu kepada kerajaan negeri untuk mengekalkan keharmonian dan perpaduan yang sedia terjalin. Demikian menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Datuk Nizam juga berharap orang ramai tidak mudah terpengaruh dengan pelbagai propaganda segelintir pihak yang berniat memecah belahkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada Kapitan Cina di Pejabat Bersatu Tawau. Kapitan-kapitan Cina dapat memainkan peranan untuk merapatkan kembali hubungan di antara kerajaan dengan juga rakyat yang ada di akar umbi, dan yang lebih penting kita pastikan agar kita semua bersama-sama, kerana kerajaan yang pada hari ini adalah satu kerajaan yang terbuka. Datuk Nizam yang juga Adun Abbas turut meminta Kapitan Cina yang baru dilantik melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kerajaan dengan penuh amanah. Dalam pada itu, beliau mengingatkan masyarakat Tionghoa yang akan menyambut Tahun Baharu Cina pada 12 dan 13 Februari ini agar terus patuh prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Baik, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.